Okey, suara baik. Suara ada tak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Kan ni? Mela. Boleh. Boleh. Macam mana dah? Ami? Suara dengar tak? Dengar dah suara? Okey dah? Suara okey dah? Baik. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Yang dikarang oleh Syekh Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi dalam bab wudu. Rasanya kita masih lagi dalam bab yang berkait dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu ataupun asbabul hadath. Sebab-sebab hadath. Di sana ada perkara yang apabila berlaku kepada seseorang, maka dikirakan seorang tu adalah berhadath. Iaitu berhadath kecil. Yang pertamanya keluar daripada qubul ataupun dubur. Sesuatu. Sama ada sesuatu saat itu ain ataupun angin. Yang keduanya adalah hilang akal. Malaikat tidur, orang yang duduk yang menetapkan akan punggungnya di lantai. Yang ketiganya adalah bertemu, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi kedua-duanya, yang telah dewasa, tanpa berlapik walaupun tanpa ada syahwah. Okey, waktu kita baca dah. Kita rasa kita berhenti pada 2 minggu lepas pada sebab yang keempat, betul Ar-Rabi', maksudnya as-sababur rabi' min asbabil hadath. Sebab yang keempat mana ni? Ganyak lagi. Ada apa ajah warna tu? Lagi tu. Boleh? Boleh? Ada apa? Baik kimbulah. Dok comel baik kimbulah. Okey. Jadi sebab yang keempat daripada asbabil hadath. Ar-rabi' ay as-sababur rabi' min asbabil hadath. Sebab yang keempat daripada sebab-sebab hadath adalah massu farjil adami bi batinil kaffi wal asabi' khassatan walau sahwan aw bila syahwatin qubulan aw duburan dhakaran aw untha min nafsihi aw min ghairihi walau min mayyitin wa tiflin wa mahalli jab wa in iktasa jilda aw ashal walau maqtu'an wa biyadin shalla'a. Maksudnya dia, sebab yang keempat adalah menyentuh farak. Farak anak Adam. Yang dimaksud dengan farak di sini adalah kubul. Menyentuh, situ dah, betul dah situ dah. Menyentuh farak anak Adam. Sentuh farak anak Adam. Farak ni maksud dia farak ni yang dimaksudnya adalah kubul. Farak yang dimaksud dengan farak di sini adalah kubul. Sama ada zakar untuk lelaki ataupun yang perempuan. Cuma hak yang lelaki hanya batang sahaja, manakala perempuan hanya bibir farak sahaja. Menyentuh farak al-adami, anak Adam yang lelaki, sama juga al-adamiyah. Farjil adami au al-adamiyah sama. Sama je. Menyentuh bi batinil kaf, dengan batin kepada kaf. Batin perut kaf. Kita ni kaf. Ni kaf, ni dipanggil batin kaf.
Wal asabi' dan batin asabi'. Ini batin asabi'. Kita nak tahu batin perut ni adalah kita pertemukan kedua telapak tangan kita dan tekan sedikit. Mana hak yang bersentuhan tekan sikit, mana yang bersentuhan itu yang dinamakan sebagai batin. Melainkan jari ibu kita buat lagu ni. Kita tekan sikit, hak tangan ni kita buat gini, kita tekan sikit, mana hak yang bersentuhan itu yang dinamakan sebagai batin. Maka mana-mana juzuk daripada batin kaf ataupun batin al-asabi' menyentuh kemaluan, maka ia membatalkan wudu. Bibatinil kaffi wal asabi' khassatan secara khusus. Batin secara khusus. Dia khassatan i'rab, kita i'rab jadi hal pun tak apa. Secara khusus batin ataupun kita i'rab jadi maf'ul mutlaq pun tak apa. Khassatan ay akhussuhu khassatan, akhussuhu khassatan. Tak apalah, i'rab tu memang cukup penting. Cuma kita kawal sepitah lalu sahaja. Jadi hanya khusus dengan batin sahaja. Bermakna kalau orang tu setuh dengan zahr al-kaf ni belakang ataupun dengan anggota-anggota yang selain daripada tangan, maka ia tidak membatalkan wudu. Anak dia ambil wudu dah. Tiba-tiba anak dia begok. Orang puang dia suruh basuh begok. Tok Imam kita tak ada anak lagi, akan datang ada anak. Bang basuh kat begok anak oh. Abang kata abang ambil mayang dah basuh lah. Cetung dah orang puang dia. Jadi tak mahu ambil sembahyang pula, cara dia basuh lah. Lepas tu gonyoh bahagian belakang tangan. Gonyoh kat belakang. Jangan gonyoh kat ni. Tapi kalau gonyoh kat ni, maka batal wudu. Walau sahwan, walaupun bukan sengaja. Itu sahwan, terlupa. Terlupa pegang. Dah ingat setara ada wudu. Nak pergi sembahyang masjid. Duduk atas motor, gatal pun garu-garu kat luar. Rasa dok puas hati. Rasa dok selesa lagi. Dok hilang lagi gatal. Last sekali, Allah tangan kok celah kain. Garu beru. Dok ingat sekarang ada wudu saat ni. Batal juga. Walau sahwan. Apatah lagi kalau amdan, kalau sengaja. Au bila syahwatin, walaupun tanpa ada syahwah. Tak ada naik-naik benda pun. Tak ada benda pun. Tanpa ada syahwah. Maksudnya, sama ada berlaku persentuhan tersebut dengan sengaja ataupun dengan terlupa ataupun dengan ada syahwah ataupun tidak ada syahwah, ia membatalkan wudu. Qubulan au duburan. Sawa'un kana qubulan. Sama sahaja adalah farak anak Adam saat itu qubul ataupun dubur. Dubur pun batal, kubur pun batal. Dubur batal ni adalah tempat dia panggil halqah dubur. Tempat hak yang bulatan, hak yang keluar najis. Hak tu hak yang batal. Zakaran au untha, laki-laki ataupun perempuan, min nafsihi au min ghairihi, daripada dirinya ataupun daripada orang lain. Daripada dirinya ataupun daripada orang lain. Maksudnya hak diri sendiri dia batal, apatah lagi orang lain. Hak diri dia sendiri. Pegang hak diri dia sendiri. Batal. Mazhab Imam Syafi'i. Ataupun daripada orang lain. Lebih lagi batalnya pegang hak orang lain. Walau min mayyitin. Walaupun daripada mayat. Farak saat itu daripada mayat. Orang mati dah. Dia pergi pegang. Batal. Dia pegang mana? Mungkin dia mandi mayat. Dia mandi jenazah. Hukum haram kita pegang kemaluan si mati. Haram pegang kemaluan si mati. Tiba-tiba dia pergi pegang juga. Okey, kita tak mahu cara bab haram tu. Dia pergi pegang juga. Sedang dia ada wuduk. Batal wuduk dia. Walaupun orang tu mati. Watiflin dan kanak-kanak. Dia tengok budak lanjang. Dia tarik mucung. Kemaluan budak saat ni. Batal. Wa mahalli jab. Dan tempat potong. Mana pula tempat potong gini. Katakanlah contoh. Kita kata contoh. Orang tu kemaluan dia kena kerak. Kemaluan dia kena kerak. Kemaluan dia kena kerak terus. Tak ada. Siapa kerapat di umbi kena kerak. Bukan kerak pucuk je. Kerak di umbi. Orang sunat ni dia kerak ujung je, kerak kulit je. Ni habis sampai ke umbi tak ada. Okey, boleh faham? Kosong terus. Dah ada kok kerak. Apa tak ada? Zaman kita ni bukan
Zaman kita ni zaman hok yang teruk kan? Ada tak orang kerak? Mi. Ada tak? Ada. Mi tahu. Siapa? Ada kan zaman kita? Ni orang lelaki hok yang jiwa perempuan. Jadi payah sangat pistol. Payah sangat nak jadi opang, pistol besar. Lepas tu nak pakai ketat-ketat nampak pistol. Kerak terus habis tu. Habis. Pelurunya kerak. Larah pistol pun dia kerak. Dia buang habis. Hak tinggal tapak je. Panggil umbi hak yang duduk dalam tanah je tinggal. Okey, boleh faham kan? Tapi ada lagi umbi. Sebagai contoh, umbi ada lagi. Umbi ada lagi ya. Itu dipanggil mahal lijab. Batal tak? Setuh situ batal kau. Okey, boleh faham kan? Batal. Umbi-umbi tak ada habis. Nya cokeh. Siapa ke aku halus pun tak ada belaka. Contoh, tu lain lah. Ni umbi ada lagi. Faham kan? Baik. Maka batal wudu. Katanya, wa inik tasa jildah. Walaupun in lil ghayah. Walaupun iktasa ni maksudnya jildah makna kulit. Iktasa ni maksudnya meliputi tempat tersebut kulit. Kulit tumbuh dah atas tempat tu, tertutup dah dengan kulit. Kan biasakan kita luka kan, kalau luka teruk kan, dia akan naik macam kulit kan, menutupi luka balik, kadang-kadang gelembung. Walaupun tempat tersebut telah ditutupi oleh kulit dah. Walaupun tempat tersebut ditutupi oleh kulit, tetap batal wuduk juga pegang tempat tersebut. Okey. Au asyal, ataupun mana farak saat ni tu hak yang asyal. Asyal hak yang lupuh. Dak gerak benda dah. Batal juga. Walau maqtu'an, walaupun farak saat ni tu terputus, selama mana dinamakan sebagai farak, walaupun terpotong, tetap batal. Dia berbeza dengan menyentuh anggota orang, anggota perempuan. Kalau anggota perempuan yang terpotong, tak batal. Ingat tak sebelum ni kita bincangkan? Kita pegang jari orang perempuan hak cabut. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Adakah batal wuduk kita? Tak. Sebab dulu dikatakan illa sinnan wa dhufran wa sya'ran wa 'udwan maqtu'an. Melainkan hak yang tak batal wuduk adalah gigi, kuku, rambut, bulu dan anggota yang terpotong. Masalah anggota perempuan kalau terpotong, anggota lelaki hak yang terpotong, tiba-tiba orang perempuan pergi pegang ataupun lelaki pegang anggota perempuan hak yang terpotong, tak batal wuduk. Tapi kemaluan dia batal wuduk. Sebab Rasulullah khabar lagu tu. Man massa farjahu falyatawadda, atau kama qala, sesiapa yang menyentuh farak kemaluan, maka hendaklah dia berwuduk. Rasulullah khabar lagu tu. Farak dia pun wajib kena ambil wuduk, apatah lagi farak orang lain. Selama mana benda hak yang kita pegang tu dinamakan farak, sama ada bersambung ataupun bercerai, selama mana dinamakan farak, selama itulah batal wuduk. Manakala pegang hujung, hujung kemaluan hak yang telah dipotong, kan orang sunat kan buang kan kulfah dia saat itu, kuluk dia saat itu buang, maka kata ulama ia tidak membatalkan wuduk. Baik. Wa biyadin syallaa, dan dengan tangan yang lumpuh sekali, tangan yang lumpuh batal wuduk. Katanya la farji bahimatin boleh, la farja bahimatin pun boleh. Kalau orang belajar nahwu dia fahamlah. Sebab la ni dipanggil la harfu atfin, haraf ataf. Dia ataf di mana? Ataf pada farjil adami. Ataf pada farjil adami. Dulu kita kata ar-rabi'u yang keempat mubtada, masu khabar, masu idafah kepada farji. Farji mudaf, masu mudaf, farji mudafun ilaih. Idafah masu kepada farji adalah idafah masdar kepada maf'ulun bih. Menyentuh akan farak, menyentuh farak, menyentuh akan farak. Di maf'ulun bih hukum dia nasab. Jadi farji pada lafaz adalah majrur, tapi pada mahal adalah mansub. Maka ketika kita atafkan suatu kalimah di atas dia, boleh kita ataf di atas mahal dan boleh kita ataf di atas lafaz. Kalau kita ataf di atas mahal,
kita baca la farja bahimatin. Sebab mahal dia adalah mahal nasab. Kerana menjadi maf'ulun bih. Tapi kalau kita ataf di atas lafaz, maka kita baca la farji bahimah. Kalau ada orang baca la farja bahimatin, betul. Kalau orang baca la farji bahimatin pun betul. Tidak kemaluan bahimah binatang. Tidak kemaluan binatang. Contoh lagu mana? Zo ada wudu nak sembahyang zuhur. Tiba-tiba bunyi kambing nembek, mbek nak kambing. Dia kambing nembek ni, dia ada nembek sakit perut. Ada nembek lapar, ada nembek nak beranak. Orang yang ahli kambing dia faham lah. Zo dia tahu. Kalau nembek gini, mungkin nembek nak beranak. Betul tak Zo? Zo tahu dah lah ni perbezaan di antara nembek kambing. Dia pakar dia. Kalau suruh mi, tak tahu kalau benda. Nembek benda pun tak tahu. Zui tahu dah, ni nembek nak beranak. Dia lain, nembek nak beranak lain, nembek lapar lain, nembek macam-macam. Dia ada nembek dia. Ngembek lah. Bunyi mbek-mbek itulah. Dia nembek nak beranak lain. Zu pun bunyi mbek-mbek banyak kali ni. Nak beranak Zu kita tengok. Anak lekak. Dia kambing kadang-kadang anak dia lekak. Apabila anak lekak, kita buat mana Zu? Buat mana? Tarik. Kita tarik. Kita kena jadi bidang. Zul tak tahu apa ekor kambing dah dia jadi itu bidang. Kambing. Baik. Sebelum dia pergi jadi bidang kambing itu, dia ada wuduk dah, nak sembahyang lela dah. Tebang-tebang tak tarik, mampu anak. Mampu anak kena marah pula dituang dia. Contoh. Jadi tarik kambing dah, pegang. Batal tak wuduk. Batal tak wuduk. Kan pegang kemaluan kambing kan? Batal tak wuduk tu? Tak. Sebab dia hak yang batal hanya khusus untuk farad anak Adam. Sebab tu dia kata la farja bahimah, tidak kemaluan binatang. Wala bi ru'usil asabi', dan tidak juga, maksud dia tidak batal wuduk. Tidak batal wuduk dengan menyentuh biru'usil asabi', dengan kepala-kepala. Ru'us jamak daripada ra's. Kepala-kepala al-asabi', jari jemari. Kita ada jari. Mana kepala ni hujung dia? Kan kita kan kalau apabila kita buat rapak sini, kita tekan, hujung ni kena tak Mi? Hujung ni kena tak? Hujung ni tak termasuk dalam batin. Zat dia buat gini. Dia gatal dia buat garu gini je. Zat. Batal tak wuduk Zat? Tak, sebab benda bukan dengan perut. Okey, boleh faham? Wa ma bainaha, dan barang yang di antaranya, di antara al-asabi'. Mana? Antara al-asabi'. Cakap kita benda. Celah-celah jari. Mi dia kecil, dia pun kepik. Batal tak wuduk ni? Kepik itu tak batal. Tapi batal kena kecil. Yang kata tak batal wuduk pun tak. Tu dipanggil teka hak lama dah. Teka hak lama. Seterusnya kata dia wa harfil kaf. Tepi kaf. Ni kaf, tepi dia ni tepi. Tepi ni. Pegang gitu tak batal. Sebab dia bukan batin. Katanya wala yanqudu qai'un wa fasdun wa ru'af, dan tidak batal oleh qai'. Qai' maksud benda qai' ni muntah. Apabila seorang tu ada wudu, tiba-tiba dia muntah, maka muntah tersebut tidak membatalkan wudu. Kerana tidak ada dalil yang sahih yang membatalkan wudu, ataupun yang mana muntah saat itu termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu. Tidak ada dalil yang sahih. Sekalipun muntah memenuhi mulut. Muntah memenuhi mulut sekalipun, ia tidak membatalkan wudu. Wa fasdun, dan tidak membatalkan wudu, tidak batal wudu oleh fasd. Fasd makna benda mengeluarkan darah melalui saluran urat. Disama juga dengan berbekam. Dia fasd ni adalah melukakan urat untuk mengeluarkan darah. Lukakan urat, lepas tu untuk mengeluarkan darah. Tu asal makna fasd. Pendek kata, yang dinamakan sebagai mengeluarkan darah, ia tidak membatalkan wudu. Kita ada wudu, tiba-tiba kita pergi derma darah. Ni, kita ada wudu, kita derma darah. Kita derma darah. Lepas tu, misi pegang tangan kita, tak akan sarung tangan.
Kata ada wuduk ni. Tengok misi laki puang. Ada kat misi puang. Ada kat misi laki. Jadi tengok dulu misi laki ke puang. Gitu mi. Kalau laki tak apa lah. Kalau puang tak boleh. Kena tengok kau. Orang yang kena pegang tu laki ke puang. Kena tengok kau. Gitu. Jadi kalau lelaki sama lelaki tak batal wuduk. Puang sama puang tak batal wuduk. Orang yang batal wuduk lelaki dengan puang. Kalau bakal berlapik tak batal agak wuduk ni. Walaupun lelaki puang. Gitu. Waru'af. Ru'af ni maksudnya darah hidung. Dia orang Arab kalau kata ru'af adalah darah yang darah yang keluar melalui hidung tu dipanggil ru'af. Jadi muntah ke, keluar darah ke, cakap kita derma darah, kita berbekam, dia tak batal wuduk. Sama juga keluar darah melalui hidung. Dia berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi di antara perkara yang membatalkan wuduk adalah keluar darah mengalir. Batal wuduk. Keluar darah mengalir. Sebab itulah bagi orang yang nak bertaklid kepada mazhab Hanafi, dalam bab wuduk ketika dia pergi Mekah, dia kena jaga molek. Kalau keluar darah mengalir, batal wuduk dalam mazhab Hanafi. Kalau keluar darah mengalir. Dan nak kata nak taklid mazhab Hanafi kan, kena tahulah apakah perkara yang membatalkan wuduk di si mazhab Hanafi. Dan tidak batal juga qahqahatu musallin. Qahqahah. Qahqahah maksud dia qahqahah. Qah. Benda cakap kita. Suka gelekek suka. Cakap kita suka gelekek. Orang Arab kata qahqahah. Kita suka gelekek. Qah. Qahqahah musallin orang yang semayang. Orang semayang dia suka ngela. Tengah semayang. Wana tak tahu dia teringat geli hati sangat. Tengah semayang. Baik. Dalam mazhab Hanafi batal semayang serta batal wuduk. Mazhab Syafi'i tak. Semayang batal sebab keluar suara. Okey, boleh faham kan? Dah. Suara yang boleh dieja dengan dua huruf. Batal semayang. Manakala wuduk batal tak? Tak. Wa aklu lahmi jazur. Dan tidak batal juga makan daging unta. Ya, sebenarnya makan daging unta batal tak wuduk. Sebenarnya ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan tidak batal, sebahagian yang lain mengatakan batal. Baik, dalam mazhab Imam Syafi'i pandangan mu'tamad adalah tidak batal. Walaupun al-qaulul mukhtar, pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi daripada sudut dalilnya adalah batal. Pandangan yang bukan pandangan. Ini pandangan yang kuatlah daripada sudut dalil sebagaimana apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Bahawasanya batal wuduk. Sebab memang ada hadis yang sahih yang mengatakan batal wuduk. Namun pandangan mazhab Imam Syafi'i yang mu'tamadnya, bukan pandangan sebahagian daripada ulama fiqh yang lain, mazhab yang lain, mengatakan bahawasanya makan daging unta ia tidak membatalkan wuduk. Wa ghairu dzalik, dan selain daripada perkara itu. Selain daripada apa yang disebut sebelum daripada ni, hak 4 saat itu ia tidak membatalkan wuduk. Okey, habis. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan syok pada hadas ataupun wuduk. Katanya, man tayaqqana hadathan wa syakka fi irtifa'ihi fahuwa muhdits. Wa man tayaqqana tuhran wa syakka fi irtifa'ihi fahuwa mutatahhir. Barang siapa yang dia yakin berhadas. Dia yakin tadi dia masuk tandah, berok. Dia yakin dia kecing. Dia yakin dia ketuk. Dia yakin tadi masa ambil pitih pergi beli kedai bersentuh tangan orang yang jual. Dia yakin, ingat lagi. Senyum je bawa motor. Senyum. Duk teringat. Masa bayar pitih, masa isi benda gitu kau minyak selendar tadi, contoh. Warna setuh. Jadi ingat lagi ya. Yakin. Okey, yakin berhadas. Patu wa syakka fi irtifa'i, dan dia ragu-ragu, dia syok pada terangkatnya hadas itu. Dia syok, aku ambil wuduk ke tak lagi? Aku ambil wuduk ke tak lagi? Dia syok, ambil wuduk ke tak lagi? Baik. Dia syok di sini, dia bukan hanya untuk 50-50, bahkan 60-40 dia panggil syok juga dalam masalah ni. Dalam masalah ni 60-40 pun panggil syok. Pada 60-40.
Maksudnya lepas daripada dia setuh dengan orang puang tadi tu, dia yakin dia setuh puang. Lepas tu dia rasa berat ambil wuduk dah. Tapi tak yakin pun. 70% berat ambil wuduk. Berat-berat ambil wuduk dah. Tapi tak yakin. Ke tak ambil lagi ya? Tapi berat macam ambil dah. Ke tak ambil lagi ya? Tak main gitu. Apabila kata berat ambil dah, bermakna 70% ambil dah. Tinggal lagi 30% dah ambil lagi. Faham? Nampak kan? Maka dia mengambil hukum yang sama. Hukum dia nanti kita akan tengok lepas ni. Mana? Fahuwa muhdith. Maka iaitu man, orang yang berhadas. Maksudnya wajib dia kena ambil wuduk balik. Contoh kita, sebelum daripada kita nak turun masjid tadi, nak pergi masjid, sebelum nak pergi masjid, kita masuk tandah. Masuk tandah qada hajat, selesai pergi qada hajat, kita pun keluar nak pergi masjid. Kau ambil wuduk ke tak lagi saat ni? Lepas daripada aku basuh, berok, mandi ni, aku ambil wuduk ke tak lagi ya? Tapi kita yakin kita berok ni. Aku ambil wuduk ke tak lagi? Berat macam ambil dah. Tapi tak yakin. Ataupun 50-50 ambil ke tak lagi? Maka dikirakan dia orang yang berhadas. Maksudnya, mesti kena ambil wuduk semula untuk sembahyang. Kerana hadas dia adalah perkara yang diyakini. Okey, boleh faham? Tiba-tiba dia syok. Ada tak perkara yang mengangkat hadas tersebut? Ada tak wuduk yang mengangkat hadas tersebut? Dia syok. Maka wuduk yang diragui, dia tidak dapat menghilangkan hadas yang diyakini. Okey, boleh faham? Wuduk yang diragui tidak dapat menghilang hadas yang diyakini. Dalam kaedah fiqh kan dia sebut al-yaqin la yazulu bisyak ataupun al-yaqin la yuzalu bisyak. Samanya la yazulu dengan la yuzalu sama. Kalau la yuzalu tidak dapat dihilangkan. Benda yang yakin tidak dapat dihilangkan dengan syak. Ataupun al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang ia dengan syak. Benda yang yakin, yakinnya berhadas, tidak dapat dihilangkan hadas tersebut dengan syaknya kita berwuduk. Okey, boleh faham? Al-yaqin yuzalu biyaqinin mithlihi. Al-yaqin yuzalu bimithli. Benda yang yakin dapat dihilangkan dengan seumpamanya. Benda yang yakin dapat dihilangkan dengan seumpamanya, dengan yakin yang seumpamanya. Okey, habis. Yang pertama, yang keduanya waman tayaqqana tuhran. Barang siapa hak yang yakin ia akan tuhur, akan suci. Maksudnya dia yakin dia mengambil wuduk. Dia telah mengangkat hadas dia tadi. Dia yakin. Dia yakin lepas daripada dia mandi tadi tu dia ambil wuduk. Dia yakin dia ambil wuduk. Ingat lagi ambil wuduk Wa syakka fi irtifa'i, dan syak ia, ragu-ragu ia pada terangkatnya tuhur. Terangkat ni lagu mana terangkat tuhur, terangkat wuduk. Maksudnya dia syak berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Sekarang ni dia yakin wuduk, tiba-tiba dia syak, ketuk kedok lagi ya. Ketuk kedok lagi ya. Tadi dia ambil wuduk pukul 10 pagi tadi. Ambil wuduk pukul 10 pagi tadi sebab nak sembahyang sunat duha. Lepas tu dia sembahyang sunat duha. Masuk zuhur, 2 jam lepas daripada tu masuk zuhur. Dia pun yakin, aku ambil wuduk tak, aku ambil dah wuduk tadi. Tapi aku ketuk kedok lagi ya lepas daripada sembahyang sunat duha. Rasa macam ketuk dah. Kedok lagi ya. Rasa macam ketuk dah. Kedok lagi ya. Tu dia panggil syok. Ataupun kuat rasa macam ketuk dah 60%, 65%, 70%. Rasa macam, maka ketika tu fahuwa mutatahhir. Maka dia saat itu dikirakan orang hak yang bersuci. Orang hak yang ada wuduk. Boleh dia sembahyang dengan wuduk tersebut. Okey, boleh faham? Boleh dia sembahyang dengan wuduk tersebut. Cuma, okey, dia ada cuma. Cuma biasanya akan mari persoalan. Dah kalulah andai kata pada hakikatnya dia tak ada wuduk. Pada hakikatnya dia tak ada wuduk. Dah sembahyang dia mana? Orang tanya. Sembahyang dia mana? Okey, hakikat hak yang kata dia tak ada wuduk saat itu dia mampu tahu ke tak? Mampu tak dia tahu ni? Tidak tahu. Tidak mampu dia tahu. Jadi apabila dia tidak mampu untuk mengetahui hakikat dia tidak ada wuduk, maka apa yang dituntut kepada dia adalah melihat kepada zahir sahaja. Kita tidak dibebankan ataupun Allah Ta'ala, agama kita tidak membebani kita untuk mengetahui suatu perkara yang tidak mampu untuk kita tahu. Faham?
Jadi kita cukup ambil zahir saja. Zahirnya, dah kita yakin kita bersuci, tiba-tiba kita syok berhadas, maka kewujudan hadas yang diragui, ia tidak dapat menghilangkan asal wuduk yang ada pada diri kita. Sebab itulah dihukumkan kita sebagai orang hak yang mutatahhir, orang hak yang bersuci, ada wuduk. Boleh kita sembahyang dalam keadaan tersebut. Okey, ni masalah sama juga. Cuma yakin dua-dua. Wa in tayaqqanahuma, dan jika yakin ia akan keduanya akan hadas dan tuhur. Yakin belaka. Berok pun dia yakin, ambil wuduk pun dia yakin. Yakin belaka. Cuma mana? Wa syakka fis sabiqi minhuma. Cuma ragu-ragu ia pada hak yang terdahulu daripada keduanya. Hak mana dulu? Berok dulu ke ambil wuduk dulu? Kalau dia yakin, berok dulu, lepas tu baru ambil wuduk, maka jelas dikirakan dia berwuduk. Kalau dia yakin, ambil wuduk dulu, lepas tu baru qada hajat, maka bermakna dia saat itu dikirakan orang yang berhadas. Faham? Dia yakin belaka dua-dua. Qada hajat dia yakin, berwuduk dia yakin. Cuma dia tahu mana sih dulu. Kalau tahu mana dulu, mana kemudian, jelas kita ambil yang kemudian. Kalau kemudian berwuduk, maka dikirakan berwuduk. Kalau kemudian berhadas, maka dikirakan berhadas. Faham? Sekarang ni syok. Nak buat apa ni? Ni payah Kalau syok Syok hak mana dulu, mana kemudian. Benda tu yakin, cuma syok mana dulu, mana kemudian. Fa illam ya'rif ma kana qablahuma. Maka jika tidak mengetahui ia akan barang yang ada daripada keduanya. Ya sebenarnya apabila orang tu yakin. Orang tu yakin. Hadas dengan tuhur. Cuma dia tidak tahu hak mana dulu, mana kemudian. Maka dia kena tengok sebelum daripada kedua tu. Benda sebelum daripada dia. Okey, boleh faham? Ingat tadi, lepas daripada pukul 12 tadi, lepas daripada pukul 12, berlaku pada diri aku hadas dan wuduk. Tapi aku lupa. Wuduk dulu ke hadas dulu? Okey. Cara dia kena tengok. Sebelum pukul 12, benda kedudukanmu. Berhadas ke ataupun berwuduk? Kena tengok sebelum daripada dua tu. Okey, boleh faham? Sekali lagi contoh. Contoh sekali lagi. Sekarang ni katakanlah, dia yakin, dia berhadas. Lepas tu dia berwuduk setelah daripada pukul 12. Setelah daripada pukul 12, berlakunya hadas dan berwuduk. Dia telah melakukan wuduk ataupun dia mengambil wuduk. Cuma dia ingat mana dulu, mana kemudian. Maka mudah je. Tengok sebelum pukul 12. Mana? Kalau sebelum daripada pukul 12 wuduk, hukum dia sekian. Kalau sebelum daripada pukul 12 berhadas, hukum dia sekian. Nanti kita tengok. Okey, wa in tayaqqanahuma. Jika dia yakin keduanya, wa syakka fis sabiqi minhuma, dan syaklah pada hak yang terdahulu daripada keduanya. Maka sepatutnya dia kena tengok hak yang sebelum daripada keduanya. Kita cerita tadi kan. Tiba-tiba fa illam ya'rif ma kana qablahuma. Dia tidak tahu apa hak yang sebelum daripada kedua. Dah ingat juga hak sebelum tu benda. Sebelum kedua dah ingat berhadas ke aku ada wuduk boleh fahami. Satu masalah. Dah jawab lagi. Au arafahu, ataupun dia tahu maka na qablahuma, dia tahu. Cuma hak yang dia tahu ni wa kana tuhran, dan adalah ia ma qablahuma saat itu tuhran, suci. Dia tahu lah. Benda hak yang dia tahu suci. Hak tadi tak tahu langsung. Yang kedua dia tahu bahawasanya dia suci. Kalau dia tahu dia suci, dia kena tengok selagi. Benda adat dia tajdid wuduk ke tak? Kalau adat dia tajdid wuduk, wa kana adatuhu tajdidal wuduk, adalah adatnya tajdid wuduk. Benda pula tajdid wuduk. Okey. Tadi kita cerita dah tajdid wuduk, ia lebih kurang sama Maulana. Tajdid wuduk gini, tajdid wuduk. Kita apabila kita ambil wuduk, lepas tu kita semayang. Lepas daripada kita semayang, kita nak semayang pula. Kita tak batal lagi wuduk kita. Nak semayang pula. Sunat kita ambil wuduk pula. Walaupun tak batal, tu yang dinamakan tajdidul wuduk, memperbaharukan wuduk. Hukum tajdid bagi orang yang telah menggunakan wuduk tersebut dengan mengerjakan sembahyang dan seumpama sembahyang.
Dia semayang dah dengan wuduk tu. Sama ada semayang fardu ataupun semayang sunat. Maka lepas daripada tu, dia nak semayang pula. Maka sunat dia mentajdidkan wuduk. Memperbaharukan wuduk. Tu makna tajdid wuduk. Sekali lagi. Kalau sekiranya dia yakin kedua-duanya. Yakin hadas, yakin tuhur. Cuma dia syok hak mana dulu, hak mana keriang. Maka caranya, kaedah dia adalah dia kena tengok. Apakah hak yang ada pada diri dia sebelum daripada hadas hak yang diyakini dan tuhur yang diyakini sebelum tu. Selepas daripada kedua-dua belah, dia yakin. Dia berhadas dan suci. Cuma tak tahu hak mana dulu, hak mana keriang. Maka kita tengok sebelum kedua belah benda. Yang apabila kita suruh dia tengok hak sebelum kedua belah tu, yang ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia tahu sebelum daripada kedua belah, kemungkinan dia tak tahu. Kalau tak tahu, hukum dia sekian. Kalau tahu, hukum dia sekian. Okey, kalau tak tahu, hukum dia adalah wajib lazimahul wudu. Wajib akan dia wudu. Kalau dia tahu, yang mana hak yang dia tahu saat ni tu adalah suci. Sebelum daripada kedua belah dia wudu. Dan adat dia mentajdidkan wudu, tetap wajib dia kena berwudu juga. Okey, boleh faham? Sebab dia wajib dia kena berwudu. Sini soalan dia. Okey, tengok. Katalah mi. Kita buat contoh, mi dalam pukul 12.30. Mi nak semayang. Tiba-tiba mi kata, aku ada wuduk ke tak? Ada wuduk ke tak aku ni? Tapi aku yakin aku ambil wuduk tadi. Dalam masa yang sama, aku yakin aku masuk qada hajat. Tapi buat mana dulu, mana kediang? Boleh faham? Maka kena tengok mana? Kena tengok sebelum daripada pukul 12 tadi. Sebelum pukul 12 benda. Sebelum pukul 12, katakanlah mi memang ada wuduk sebelum pukul 12. Okey, boleh faham? Mi ada wuduk. Adat mi, dia tajdid wuduk. Jadi apabila adat mi tajdid wuduk, bermakna hadas yang berlaku selepas daripada pukul 12 mengangkat tuhur yang ada sebelum daripada pukul 12. Betul tak? Boleh faham? Kena faham lagi? Fendi. Sekali lagi, perhati molek. Okey, sekarang ni mi pukul 12.30, mi nak semayang. Tiba-tiba mari, aku ada semayang ke tak? Tadi memang aku ambil semayang, tapi tadi aku ketuk. Belaka pada aku lepas ada pukul 12, aku yakin. Boleh? Mana kediang? Tengok sebelum pukul 12. Sebelum pukul 12 mi ada wudu. Sebelum pukul 12 mi ada wudu. Okey, kalau sebelum pukul 12 mi ada wudu, leni mi kena wudu semula. Dah apa? Sebab sebelum pukul 12 ada wudu, selepas daripada pukul 12 berlaku ketuk. Tu. Jadi bermakna wudu yang sebelum daripada pukul 12 ada tak lagi? Tak ada. Jadi bermakna dia yakin dia berhadas. Betul? Dia yakin dia berhadas. Cuma selagi hak yang dia syok dia. Wudu hak yang dia ambil pula kali kedua selepas daripada pukul 12. Dia syok mungkin ambil sebelum berhadas sebab dia tajdid wudu kan? Betul tak? Betul tak gitu? Dan mungkin dia ambil selepas daripada berhadas. Jadi adakah dia yakin wudu ni ambil selepas daripada berhadas? Tak. Faham? Sebab ada kemungkinan dia ambil selepas daripada berhadas, ada kemungkinan dia ambil sebelum daripada berhadas. Faham? Jadi wudu ni adakah dia yakin jatuh selepas daripada hadas? Tidak. Sedangkan dia yakin hadas. Boleh faham? Hadas dia yakin. Nampak tak? Wudu ni syok. Mungkin jatuh selepas daripada hadas, mungkin jatuh sebelum daripada hadas, kerana adat dia adalah tajdid wudu. Nampak tak? Kena faham lagi? Nampak sikit? Okey, Wi nampak banyak. Sekali lagi. Wi nampak banyak Saat ni kita contoh mi. Kita contoh Syafiq pula. Contoh Syafiq. Tadi Syafiq masa naik atas tak masjid tu. Kita buat contoh atas tak. Sebab hari ni kita duduk kabar atas tak sayup hari ni. Masjid Semaya sayup tinggi. Duduk atas seorang-seorang. Abang Fendi yang paling tinggi.
Pok ni dek bawah belaka, cakap aja besar dek bawah belaka. Okey. Syafiq sebelum daripada naik atas tak tau, Syafiq masuk tandah. Lepas tu ambil wudu. Faham? Lepas tu buat kerja. Sampai masuk Zuhur, Syafiq pun turun nak jadi itu imam. Okey, boleh faham. Acu nak jadi itu imam, Syafiq pun mari. Aku ada wudu ke tak? Fikir. Oh, aku ambil dah wudu tadi. Okey, yakin ambil wudu. Aku pun masuk tandah. Hak mana dulu masuk tandah ke ambil wudu? Tak tahu hak mana si dah. Yakin belaka hadas dengan mana masuk tandah. Maka kata dia, kena tengok. Kena tengok sebelum daripada tu. Boleh faham? Sebelum daripada hak yang dia yakin. Kena tengok. Boleh faham? Kalau hak yang dia yakin berlaku pada pukul 10 ke atas. Faham? Hak yang dua, hak yang diyakini tu. Maka kena tengok sebelum pukul 10. Sebelum pukul 10, mana kedudukanmu Syafiq? Oh, Syafiq kata sebelum pukul 10 ada wudu. Sebab masuk kelas tu, ambil wudu. Lepas sampai habis kelas pun tak batal wudu. Tidur pun tidur dalam kelas, tidur congok gitu je. Tak batal wudu. Okey, faham? Nampak tak, Kang? Okey, jadi bermakna sebelum daripada dua tu adalah dia berwudu. Okey, ketika tu wajib dia kena ambil wudu pula sebelum daripada sembahyang. Sebab benda wajib dia kena ambil wudu sebelum daripada sembahyang. Kerana adat dia tajdid wudu. Okey, boleh faham? Apabila adat dia tajdid wudu, jadi bermakna wudu yang ditajdidkan saat itu berlaku selepas daripada dia ada wudu dah. Faham? Dan ada kemungkinan pada hari itu dia tidak tajdid wudu. Jadi bermakna wudu yang dia buat selepas daripada berhadas. Betul? Betul tak? Faham? Kalau tajdid wudu bermakna wudu tu berlaku sebelum daripada berhadas. Jadi kedua-dua wudu tersebut terangkat kerana berlaku hadas selepas daripada dia. Betul? Betul kan? Ada tak kemungkinan hari itu dia tidak tajdid wudu? Cuma adat aja. Sebab adat ni benda yang boleh menyalahi. Boleh? Mungkin tak pada hari itu wudu dia berlaku selepas daripada hadas? Mungkin ke tak? Mungkin. Tapi adakah dia yakin? Jadi bermakna dia tidak yakin berlakunya sesuatu yang mengangkat hadas dia. Sedangkan dia yakin benda wudu dia terangkat kerana berlaku hadas. Boleh faham dah? Sikit banyak dah faham? Banyak dah. Banyak sikit. Capur banyak dengan sikit. Nak capur banyak dengan banyak. Tak mau banyak dengan sikit. Faham tak lagi? Faham tak lagi? Mi faham tak lagi? Faham dah kan? Okey. Fa in lam yakun 'adatuhu tajdid al-wudu aw kana hadathan fa huwa al-an mutatahhir. Maka jika tidak adalah adatnya mentajdidkan wudu. Adat dia tidak mentajdidkan wudu. Okey, boleh? Satu masalah. Aw kana hadathan, ataupun adalah ia berhadas. Sebelum daripada ni dia berhadas. Aw kana, ataupun adalah ia ma kana qablahuma hadathan, berhadas. Sebelum daripada ni dia berhadas. Fahuwal an mutatahhir. Maka dia sekarang adalah orang yang bersuci. Boleh dia sembahyang tanpa ambil wudu. Okey, kita ada dua masalah sini. Okey, hak tadi pun dua masalah juga. Hak tadi. Cuma hak dua masalah kita dah hurai belaka dua masalah. Okey, hak tadi kita ulang balik hak tadi. Jadi sekarang ni kita ada 4 masalah. Dua masalah kena ambil wudu. Masalah yang kemudian tak perlu ambil wudu. Okey, dua masalah yang ambil wudu lagu mana? Sesa kita pak orang ni dia yakin berhadas dengan suci. Cuma dia syok mana dulu mana kediam. Kalau tahu hok mana dulu mana kediam tu tak ada soalan dah, tak ada perbincangan dah. Kalau mu tahu hadas kediam maka kira ambil wuduk mula jelah dah. Kalau kira mung saat ni tu ada wuduk kediam maka jelah lah pakai sembahyang gitulah, tak perlu ambil wuduk dah. Hok sekarang tak tahu mana dulu mana kediam. Maka kena tengok sebelum daripada kedua tu. Sebelum dia mana? Hak yang mu yakin hadas dengan berwuduk ni berlaku selepas daripada pukul 12. Okey, tengok sebelum daripada pukul 12 ada mana? Okey, hak yang sebelum daripada pukul 12 ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia tak tahu. Tak tahu langsung. Okey, apabila tak tahu langsung,
maka tidak boleh dia sembahyang dalam keadaan tersebut. Kerana dia sekarang ni mutaraddid. Orang hak yang ragu-ragu sama ada dia orang hak yang bersuci ataupun orang hak yang berwuduk. Mana boleh orang hak yang ragu-ragu dia berwuduk, dia nak sembahyang dalam keadaan tersebut. Mesti dia kena ambil wuduk. Okey, satu masalah. Jelas. Masalah yang kedua. Sebelum daripada pukul 12, dia tahu. Dia tahu benda? Tahu hadas ke tahu wuduk? Ada dua-dua. Mungkin dua-dua. Okey, kita ambil selesa. Yang pertama, dia tahu dia bersuci. Dia ada wuduk sebelum pukul 12. Okey, apabila dia ada wuduk sebelum pukul 12, kita kena tengok pula. Dia ni adat dia tajdid wuduk ke tak? Okey, andai kata adat dia tajdid wuduk, maka dikirakan dia berhadas, maka wajib dia kena ambil wuduk. Boleh faham? Sebab adat dia tajdid wuduk, sebelum pukul 12 dia ada wuduk. Adat dia tajdid wuduk, jadi bermakna wuduk yang kedua jatuh selepas daripada wuduk yang pertama, manakala hadas berjatuh pada tangga yang ketiga. Jadi kedatangan hadas lah sekali. Bermakna dia adalah orang yang berhadas. Betul? Betul tak? Dan mungkin juga dia ada wuduk, lepas tu berlaku hadas. Okey, betul? Lepas tu wuduk berlaku pula selepas daripada hadas. Mungkin tak gini? Mungkin. Tapi adakah dia yakin? Dia tidak yakin. Dia tidak yakin wuduk dia berlaku selepas daripada hadas. Faham? Dia syok sahaja. Apabila syok, maka al-yaqin la yazulu bisyak. Okey, boleh faham? Jelas kan? Nampak dah kan? Berapa dah? 3. 2 ke 3? 2 kan? Okey, yang ketiga. Yang ketiga ni, adat dia tidak tajdid wuduk. Tak pernah tajdid wuduk. Tak pernah tajdid wuduk. Nak tajdid wan ni. Hak wuduk, hak yang wajib pun bahasa je. Malah nampak ambil wuduk. Kita buat contoh. Tajdid wuduk 4 jalan. Benda tajdid wuduk pun tahu. Kalau belajar saja je. Contoh. Mi pernah tak tajdid wuduk dalam seumur hidup? Pernah. Alhamdulillah pernah. Tapi kalau tak pernah pun kena kata pernah. Baik. Alhamdulillah. Pernah baguslah. Cuma silap anda lagi tanya. Sebenarnya dah tanya benda gini. Dia aib kan? Tapi anda tanya kepada orang hak yang pernah melakukan tajdid wuduk. Tak ada masalah lah. Dapat selamat lah. Tapi kalau tanya orang hak yang tidak tajdid wuduk, tak boleh lah. Takut aib kan? Baik. Jadi sekarang ni, orang ni tak pernah tajdid wuduk. Okey, apabila tak pernah tajdid wuduk, maka dikirakan dia orang yang bersuci. Maksudnya orang yang suci, orang ada wuduk. Sebab dia tengok. Dulu dia bersuci. Maksudnya dia ada wuduk. Lepas tu dia berhadas. Lepas tu dia ambil wuduk pula. Sebab dia tidak pernah tajdid wuduk kan. Jadi bermakna wuduk tu jatuh selepas daripada hadas. Okey, jelas kan? Nampak kan? Okey. Yang keempat. Hak yang keempat lagu mana? Hak yang keempat adalah sebelum daripada kedua-dua hak yang diyakini saat itu dia hadas. Maka dikirakan dia orang yang berwuduk. Sebab apa dia? Sebab okey, sebelum qiblah dia berhadas. Okey, boleh faham. Maka tiba-tiba dia ambil wuduk. Okey, dia ambil wuduk. Jadi bermakna hadas sebelum daripada tu terangkat. Betul tak? Cuma dia syok mana? Hadas yang kedua ni berlaku sebelum daripada dia berwuduk ke ataupun selepas? Okey, nampak kan? Jadi dulu dia ada berhadas. Apabila ada wuduk selepas daripada tu, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hadas pula sekali lagi, wuduk jatuh ke diam. Betul? Betul tak gitu? Maka jelas, dia berwuduk. Kemungkinan yang kedua, wuduk dulu, baru hadas. Betul? Adakah dia yakin hadas jatuh selepas daripada wuduk? Yakin ke tak? Tak yakin. Hadas dulu terangkat tak? Terangkat sebab dia yakin dia berwuduk. Sekarang ni dia syok mana? Apakah syok? Dia syok hadas yang kedua ni, adakah jatuh? Adakah jatuh selepas daripada dia berwuduk ataupun sebelum? Maka syok berlakunya hadas selepas daripada yakin dia berwuduk. Ia tidak mengangkat, tidak menghilangkan wuduk tersebut. Okey, boleh faham? Nampak tak kan? Perhati molek benda ni. Nampak?
Kenapa kecil je? Payah nak mikir. Payah nak mikir. Allah Rabbi. Katanya waman ahadatha haruma alaihi as-salatu wa sujudut tilawati wa syukri wa tawafu wa hamlul mushafi walau bi'ilaqatihi aw fi sunduqihi wa massuhu sawa'un al-maktubu wa bainal asturi wal hawashi wa jilduhu wa ilaqatuhu wa kharitatuhu wa sunduquhu wa huwa fihima. Katanya waman ahdatha, barang siapa yang berhadas kecil, sama ada ketuk, kan kita ada sebab berhadas ada 4 kamu ni. Barang siapa yang berhadas, haruma alaihi salah. Jawab bagi man, haram ke atasnya sembahyang. Haram dia sembahyang. Haram kalau sengaja. Kalau tak sengaja, dimaafkan. Tapi sembahyang tu kena semula, kena buat semula. Haram ke atasnya sembahyang. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Kerana antara syarat sah sembahyang mesti kena suci daripada hadas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la Allahu Rabbi la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Taala tidak menerima sembahyang seorang di kalangan kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Jadi mesti dia kena berwuduk. Maka orang yang sembahyang dalam keadaan dia tidak berwuduk, maka dia telah mendatangkan perkara yang tidak perkara yang dilarang oleh syarak. Maka sebab itulah hukum dia adalah haram. Wa sujud tilawah, dan begitu juga haram ke atasnya sujud tilawah, sujud bacaan. Dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat yang mana ayat tersebut apabila kita baca Al-Quran, sunat kita sujud. Biasanya kita sujud tu dalam subuh Jumaat. Subuh Jumaat tu sebab kita sujud dalam sembahyang mesti ada wuduk. Kalau kita baca di luar sembahyang sekali pun tetap sunat kita sujud. Sujud mana nama dia? Sujud tilawah, sujud bacaan Al-Quran. Oleh kerana sujud bacaan Al-Quran ia pada makna sembahyang, maka wajib orang yang ingin melakukan sujud tilawah mesti kena ada wuduk. Orang yang tak ada wuduk haram dia sujud tilawah. Sama juga wasyukri, sujud syukur. Orang yang ingin sujud syukur mesti kena ada wuduk. Kerana sujud syukur ia termasuk ataupun ia pada makna sembahyang. Sebab itulah kalau orang tanya ataupun ulama ketika dia menyebut definisi sujud syukur, dia kata mana? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sama dengan sembahyang. Perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan sama dengan sembahyang. Sujud syukur dengan sujud tilawah. Kerana sujud syukur dan sujud tilawah pada makna sembahyang, maka sebab itulah haram orang yang berhadas kecil melakukan perkara tersebut sehinggalah dia berwuduk. Wa hamlul mushafi, dan menanggung mushaf. Bawa mushaf walau bi'ilaqatihi, walaupun dengan ilaqahnya. Ilaqah dia ilaqah mushaf. Dia gini. Dia suatu ketika dia ilaqah ni asal benda yang digantungkan mushaf. Benda yang digantungkan mushaf. Dia dulu orang dia akan letak Quran dalam suatu tempat kain ke, yang mana pada kain saat itu ada benda, ada macam tali hidung yang akan digunakan untuk menggantungkan Quran di dinding. Okey, boleh faham kan? Faham kan? Dulu mungkin robot tak sama dengan zaman kita mudah. Jadi orang dulu dia nak memuliakan Al-Quran, dia akan gantung di dinding-dinding Quran. Okey, dia buat kain ke tak kira buat dengan benda pun. Lepas tu dia ada linga dia, ada hidung dia. Benda tu yang akan gantung. Maka kain tu sekali dengan linga tu dinamakan sebagai ilaqah. Walaupun dengan ilaqah je. Au fi sunduqihi, ataupun dalam kotaknya. Dalam kotak dia. Quran duduk dalam kotak. Kita pergi bawa Quran yang berada dalam kotak. Baik. Juga tidak dibolehkan. Wa massuhu, dan haram juga menyentuh Al-Quran saat ditanggung setuh. Sawa'unil maktub, sama sahaja hak yang ditulis, tulisan Al-Quran. Wa bainal astur, dan di celah baris-baris kan kita ada baris pertama, baris kedua, hak celah hak kosong tak boleh juga setuh.
Jangan kata, hamba bukan setuh atas ayat Al-Quran, hamba setuh celah je. Tak boleh. Wal hawashi, dan tepi-tepi dia. Tepi Al-Quran, tepi kan? Faham tak tepi tu? Ni mushaf sebagai contoh. Tepi dia, hak yang tak ada tulisan. Tak boleh juga. Wajildu, dan kulitnya. Kulit Al-Quran, tak boleh. Wa ilaqatu, dan benda hak yang kita gantungkan Al-Quran. Tak boleh. Wa kharitatuhu, dan kharitahnya. Dia kharitah ni maksudnya benda kulit Al-Quran, hak yang diperbuat daripada bekas Al-Quran, yang diperbuat daripada kulit, kan bekas, macam kita kata kandi dan seumpamanya. Letak Quran dalam suatu bekas. Kita buat, katakanlah zaman kita ni, kita buat macam beg tau, untuk letakkan Quran dalam, nak isi Quran dalam. Nak pegang benda tu pun tak boleh. Wa sunduqu, sunduk tadi kita kemudian macam kotak Al-Quran. Wa huwa fiha, padahal ia Al-Quran fihima, di dalam keduanya, dalam kharitah dengan sunduk. Kalau Quran duduk dalam tak boleh lah. Duduk dalam tu masalah lain. Quran duduk dalam tak boleh. Kalau tak ada masalah. Bukan ke tak boleh pegang kau. Benda big hak yang kita letak Quran, tapi Quran tak ada dalam, boleh tak pegang ni? Boleh tu. Ni wa huwa fihima. Wa kadza, dan seperti ini, yahrumu massu wa hamlu ma kutiba li dirasatin, dan seperti ini juga haram menyentuh, menanggung apa yang ditulis untuk pembelajaran. Jadi kadang-kadang ditulis Al-Quran pada whiteboard tujuan untuk pembelajaran. Maka tetap tak boleh juga nak setuh, nak tanggung. Kita kata kita nak belajar kitab tafsir sekali hari ni. Kita nak belajar tafsir Quran sikit. Mi, tolong tulis ayat. Daripada ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah sehingga ayat ke-10, tulis di whiteboard ni. Jadi kita tulis di whiteboard tujuan untuk dia. Untuk belajar. Tulis ayat Quran untuk belajar. Maka kata ulama, tidak boleh kita setuh whiteboard ni. Dan tidak boleh kita bawa, tanggung. Naim tak ada bawa ni, otak depan. Tak boleh. Maksud dia. Mereka kena padang dulu. Baru boleh. Ataupun kena ada wudu. Ni tak boleh. Ni tak ada orang tak ada wudu lah. Bukan tak boleh buat langsung. Ada wudu tak ada masalah. Kita nak cara tak ada wudu ni. Walau ayatan, walaupun sepotong ayat, satu ayat saja. Contohkan lauhi, seperti lauh, papang, wa ghairi, dan selainnya. Atau kita kata whiteboard kalau kita ni. Wa yahillu hamlu mushafin fi amti'atin, dan halal membawa mushaf di dalam mata benda. Jadi Al-Quran duduk dalam poket baju. Kita tak ada wudu, kita pun nak ambil baju. Nak ambil baju, kita nak ambil Quran kena ambil baju Nak ambil baju, boleh ke tak? Boleh. Sebab kita bukan nak ambil Quran. Tapi kalau kosak kita nak ambil Quran, nak letak dinu, cuma bawa baju, boleh ke tak gitu? Tak boleh. Okey, habis. Katanya, walau kataba muhdithun aw junubun Qur'anan walam yamassahu walam yahmilhu jaz. Sekiranya menulis oleh orang yang berhadas ataupun orang yang berjunub. Orang berjunub ni orang keluar mani ataupun orang bersetubuh dengan isteri dia. Orang yang berhadas ataupun yang berjunub, dia tulis Quran dan akan Quran. Dia tulis Quran. Orang yang berhadas dia tulis Quran. Orang yang berjunub dia tulis Quran. Tapi walam yamassahu, tetapi dia tidak menyentuh Al-Quran. Walam yahmilhu, dia tidak menanggung Al-Quran. Maka jawab bagi lau jazah, harus. Katakanlah mi, dia tidur pagi tu, dia berjunub. Nak mandi takut dalam kelas. Ayat Quran. Tulis setuh tak ayat Quran? Setuh tak? Setuh ke tak? Tak. Faham? Boleh tak tulis? Tak ada masalah, harus. Habis. Walau khafa 'ala al-mushafi min haraqin aw gharaqin aw yadi kafirin aw najasatin wajaba akhdhuhu ma'al hadath wal janabah. Jikalau bimbang ia di atas mushaf, bimbang atas mushaf. Jadi takut punah mushaf, takut orang buat ikut dang kepada mushaf Al-Quran, mai tinggal ikut dang Quran bimbang atas mushaf min haraqin, dari kerana kebakaran, au gharaqin, atau tenggelam, au yadi kafirin, ataupun tangan orang kafir, takut boleh kepada orang kafir, au najasatin, ataupun kerana najis.
Jawab bagi law, wajib akhdhuhu ma'al hadathi wal janabah. Wajib mengambil Al-Quran serta berhadas ataupun berjunub. Tengok Quran jatuh atas tengah jalan ni. Kita tak ada wudu. Adakah kena ambil wudu dulu? Tak, selalu dah. Kita tengok dengan molek. Kita diwajibkan mengambil wudu untuk memegang Al-Quran kerana nak memuliakan Al-Quran. Tiba-tiba kita tengok Quran duduk tengah jalan. Kita nak ambil untuk memuliakan Al-Quran. Faham kan? Maka ketika kita ambil walaupun tidak ada wudu, tak ada masalah. Dimaafkan. Kerana tujuan kita untuk memuliakan Al-Quranul Karim. Lok dulu ambil wudu. Campur waswah pula. Panjang. Nak ke boleh akak. Contoh je. Waswah pula ambil wudu. Jadi sampai ke sejam. Nak boleh gakak pula Quran. Quran dengan terawa dah. Orang tu lalu, orang ni lalu. Lakah situ, lakah sini. Maka tak comel. Baik, illam yajid mustauda'an lahu. Sekiranya dia tidak dapati akan tempat simpang baginya lah. Kalau ada tempat simpang tu tak ada masalah. Lakin yatayammamu in qada. Tetapi dia kena tayamum kalau sekiranya mampu. Kalau sekiranya mampu dia tayamum sekejap. Tak tepuk tak atas tanah dulu muka ni. Bila tepuk tangan atas tanah, sapu muka, tepuk tangan, sapu tangan, ambil Quran. Kalau dia mampulah. Wa yahrumu tawassuduhu wa ghairuhu. Bukan. Wa yahrumu tawassuduhu wa ghairihi min kutubil ilm. Dan haram membuat batalnya Al-Quran. Ambil Al-Quran buat batal. Ngatuk mana batal apa mana pula ambil letak batal Quran ada 3 ambil 3 hutih Quran letak buat atas batal. Ataupun Allah nak ambil barang tak siapa. Nak ambil barang wah nak siapa nak cari. Ada Quran. Lapik Quran boleh 4 hutih jijok atas tu ambil barang. Hukum dia benda? Hukum dia adalah haram. Hukum dia adalah haram. Wa ghairihi dan selain daripada Quran. Wa ghairihi atas pada tawassudihi atas pada tawassuduhu atas pada hu tu. Wa yahrumu tawassuduhu. Tawassuduhu fa'il. Wa ghairihi atas pada hi. Atas pada hu atas hi pada hi mana? Atas pada hu, atas pada mudhaf ilaih sebab kita baca wa ghairihi. Haram membuat bantal Al-Quran itu dan haram juga membuat bantal dengan kutubil ilm, kita ilmu yang lain. Kita ilmu yang lain pun haram juga buat batal. Jadi kita ilmulah ilmu agama. Ilmu agama. Kalau ilmu bahasa tu lain. Kamu bahasa. Itu tak ada masalah. Ilmu agama, ilmu fiqh ke, ilmu tauhid ke, ilmu tasawuf ke, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu ihsan, ilmu tazkiyatun nafs, diambil buat lapik. Maka hukum dia sama adalah haram. Okey, habis. Seterusnya bab qada'il hajah. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. InsyaAllah ada manfaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Kebetulan malam ni ngatuk juga. Syafiq pun ngatuk belaka. Tak ada nak rehat kan. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kita ada satu soalan nak tengok kejap. Soalan daripada saudari Amira Syafinaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf saya tumpang pun kat sini. Jika tak keberatan saya ingin mohon bantuan sumbangan atau sedekah seikhlas hati untuk saya beli bekalan anak. Okey, insya-Allah nanti kita akan hubung balik. Kita akan cuba hubungi semula. Ingat soalan benda ni. Okey, insya-Allah kita akan cuba hubungi semula. InsyaAllah Amira Syafinaz. InsyaAllah kita akan hubungi semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.